Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Okey, dah tak lama lagi SPM, so cikgu akan cubalah untuk upload video-video revision 10 minit sahaja setiap video. Dan hari ini kita fokus kepada topik yang agak popular juga dalam exam, iaitu tujuan perniagaan. Okey, let's go. Okey, seperti mana kita tahu, tujuan perniagaan ni adalah untuk menawarkan barang dan perkhidmatan. Jadi aktiviti perniagaan tu juga boleh terbahagi kepada dua, iaitu aktiviti berasaskan barang dan juga aktiviti berasaskan perkhidmatan. So aktiviti berasaskan barang ni dia melibatkan penggunaan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang-barang fizikal. So barang ni adalah sesuatu yang kita boleh lihat dan kita boleh sentuh. Contohnya apa? Makeup, makanan, baju-baju, gadget dan juga kereta. Banyak lagi lah. Sebarang objek, produk yang kita boleh sentuh, kita boleh pegang, kita boleh tengok. So itu adalah barang. Dan ada juga perniagaan yang beroperasi berasaskan perkhidmatan. Perniagaan yang berasaskan perkhidmatan ni melibatkan penawaran barang tidak nyata yang dapat memberikan keselesaan, kepuasan dan kecekapan kepada pengguna. So perkhidmatan ni adalah satu aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemahiran, dalam bentuk kepakaran tenaga fizikal dan sebagainya. Contohnya macam Grab car, kan? Kita guna Grab car, kita dapat manfaat. Contohnya kita nak dari KL, kita nak pergi ke Seremban, kita naik Grab car. So apa yang kita dapat adalah kita dapat sampai ke destinasi dengan menggunakan Grab car. So manfaat yang kita dapat adalah kita sampai ke destinasi kita. Selain daripada tu, perkhidmatan perubatan, guaman dan juga pendidikan adalah salah satulah antara perniagaan yang berasaskan perkhidmatan. Dalam perniagaan ada dua jenis organisasi, iaitu organisasi bermotifkan untung (OBU) dan juga organisasi bukan bermotifkan untung. So organisasi bermotifkan untung ini adalah organisasi yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran dan penjualan barang dan perkhidmatan dengan objektif utama, iaitu untuk mendapatkan keuntungan. Kena highlight dekat situ, untuk mendapatkan keuntungan. So OBU ni dimiliki oleh individu atau sekumpulan orang persendirian yang terdiri daripada entiti perniagaan. Contohnya macam milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan koperasi. So keuntungan merupakan tujuan utama bagi organisasi bermotifkan untung. Contohnya Nilofa, Nilofa Hijab, Johnson & Johnson, Pro2, Maybank, Mars Airline, Maybelline, banyak lagi lah. Banyak sangat organisasi bermotifkan untung yang kita boleh tengok di depan mata kita. Untuk OBBU pula, organisasi ini menyediakan barang dan perkhidmatan untuk membantu golongan kurang berkemampuan, miskin tegar, gelandangan, orang kelainan upaya, warga tua yang terabai dan juga melindungi haiwan yang terbiar. So tujuan organisasi bermotifkan untung ni, inilah tujuan dia. So OBBU ni dia terdiri daripada kelab, organisasi kebajikan, kumpulan pendesak kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan juga persatuan. Contohnya, kita tengok dulu kaedah untuk kaedah OBBU ni, macam mana dia menjalankan perniagaannya. Ada 3 kaedah yang ni anda semua kena ingat, sebab sebenarnya soalan kaedah OBBU ni sangat popular. 3 kaedah adalah secara percuma. Yang kedua adalah jualan pada harga kos, dan yang ketiga adalah jualan bawah harga kos. So percuma tu bagi percuma lah. Bagi percuma. Kalau jualan pada harga kos ni maksudnya dia jual sekadar untuk orang kata
balik modal saja, balik modal saja, dan jualan bawah harga kos ni, maksudnya kalau kos dia RM10, dia jual dalam RM8 atau RM5, dan biasanya lebihan itu diberi subsidi oleh kerajaan untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan. Okey. So ni antara OBBU okey, Mercy Malaysia, ada FOMCA, WWF ni okey, perlindungan haiwan liar, Hospice Malaysia. Okey, Hospice Malaysia ni khidmat yang diberikan kepada pesakit yang kronik lah kan, pesakit yang kronik yang dah tak boleh nak diberi rawatan apa-apa. Okey, hospice ni dia bagi disediakan macam apa, macam barang-barang keperluan kan, secara percuma kepada golongan yang orang kata mungkin dah tak dapat nak rawatan untuk sembuh, tapi nak bagi dia selesa lah, okey, untuk teruskan kehidupan dia. Okey, so ini adalah dua perkara tujuan perniagaan dan organisasi perniagaan yang sangat penting, yang sering ditanya dalam soalan, tak kisahlah dalam kertas 1 ataupun kertas 2. Okey, so kita tengok contoh soalan yang berkaitan dengan tujuan perniagaan dan juga organisasi perniagaan ya. Okey, contoh soalan. Antara berikut yang manakah merupakan aktiviti berasaskan perkhidmatan? Okey, pemasangan, perhotelan, perkilangan, pembuatan. Okey, perkhidmatan. Dia mesti perkhidmatan ni dia tak melibatkan pengeluaran produk. Okey, pemasangan bahan mentah, pertukaran bahan mentah kepada produk tak ada Okey, so A, B, C, D. Okey, A pemasangan kan, dia akan menghasilkan produk. Okay, B, perhotelan. Kalau kita pergi hotel, adakah kita balik tu kita bawa hotel tu atau hotel tu jadi milik kita? Tak kan? Okay, kita dapat manfaat. Kita duduk hotel, kita boleh tidur, boleh relax, boleh rehat dengan selesa kan? So kita dapat manfaat daripada hotel tu. So jawapan dia adalah keluar yang ni pula. Okay, jawapan dia adalah B. Okay. Alright, so kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua yang ini penyataan manakah, cikgu nak tengok yang mana keluar. Okey. Dia dah keluar jawapan. Okey, tak apalah. Kita bincangkan Okey, gambar 1 menunjukkan suatu jenis perniagaan. Okey, kalau gambar ni, ini gambar kilang kertas. Okey, gambar kilang kertas. Okey, kalau dalam exam kan keluar soalan bergambar macam ni kan, awak tak faham sebenarnya gambar tu gambar apa kan? Awak sebenarnya boleh tanya, tapi bukanlah tanya jawapan, tapi tanya gambar ni betul ke gambar kilang kertas? Macam tu kan, supaya kita boleh double confirm pemahaman kita kan gambar tu kan. Okey. So apakah jenis aktiviti perniagaan tersebut? So kalau kertas ni adalah produk, betul tak? Okey, so A berasaskan perkhidmatan, B berasaskan barang, C berasaskan keperluan, D berasaskan kehendak. So kalau berasaskan ni di antara dua je, barang ataupun perkhidmatan kan. So C dan D ni kita boleh dismiss lah. Okay, jadi jawapan dia adalah B sebab pengeluaran kertas. Okey, pernyataan manakah yang berkaitan dengan tujuan perniagaan kepada peniaga? Okey, tujuan perniagaan kepada peniaga. Mengagihkan barang dan perkhidmatan daripada pengilang kepada pengguna. Okay, B, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. C, menjual barang dan perkhidmatan untuk memperoleh keuntungan. D, mewujudkan nilai faedah kepada pengguna. Okey, kalau you all tengok soalan tujuan perniagaan ni dia boleh terbahagi kepada dua. Dia boleh keluar dalam dua bentuk Sama ada pernyataan manakah yang berkaitan dengan tujuan perniagaan kepada peniaga, macam soalan ini. Bila ditanya tujuan perniagaan kepada peniaga. Okey, so kalau kepada peniaga, dia mesti melibatkan keuntungan. Okey, dia mesti melibatkan keuntungan. So antara 3 A, B, C, D ni, keempat-empat jawapan ni yang mana yang melibatkan keuntungan? Okey, yang C ni. Menjual barang dan perkhidmatan untuk memperoleh keuntungan. Itu kepada peniaga. Ada juga soalan dia akan keluar. Dia boleh keluar soalan macam ni. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan tujuan perniagaan kepada pengguna? So kalau kepada pengguna, dia lebih kepada memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, jadi kena hati-hatilah. Okay, tengok soalan tu betul-betul, baca soalan tu betul-betul. Alright? Okay, soalan terakhir untuk bahagian ini. Okay, apakah motif utama penubuhan sesebuah organisasi perniagaan? Okay.
Memperoleh keuntungan. B. Menjaga kebajikan ahli. C. Menyediakan kemudahan awam. D. Menyediakan perkhidmatan sukarela. Okey, so kalau dia kata dia tak mention pun dia tu adalah OBU ataupun dia adalah OBBU. Dia cuma kata motif utama penubuhan sebuah organisasi perniagaan. Maksudnya kalau berniaga. Okey, so kita kena fokus kepada keuntungan. Okey, so jawapan dia adalah A. Alright. Okey, so kita tengok pula soalan esei untuk topik yang kita bincangkan ya. Okey, soalan esei. Yang ni cikgu kata tadi yang 3 kaedah ni sangat popular dalam exam sebenarnya. Okey. Terangkan 3 kaedah organisasi bermotifkan bukan untung. Okey, 6 markah. So kalau terangkan kita perlu berikan fakta dan huraian ya. Okey. Alamak, yang ni keluar macam ni dulu. Okey, dia punya sorry dia punya animation ni dia keluar lain. Okey, tak apa, kita bincang saja. Okey. Yang ini, okey, 3 macam biasa sebelum ni cikgu ajar, kita kena jawab tu walaupun kita jawab dalam bentuk point tapi biarlah ayat kita tu ayat yang lengkap. Kena ada kepala ayat dia lah, okey. So, 3 jenis kaedah organisasi bermotifkan bukan untung ialah, okey, ini adalah kepala ayat dia. Lepas tu barulah awak buat 1 2 3 ke point ke, okey. So, 1 jualan pada harga kos. Okey, jualan pada harga kos. So, sebab soalan dia adalah soalan terangkan, jadi awak kena jelaskan fakta yang awak bagi. Okey, so huraikan sedikit Kita dapat juga barang dan perkhidmatan yang ditawarkan pada harga kos. Jualan pada harga kos bermakna tiada sebarang keuntungan diperoleh oleh penjual. Okey. 2, jualan pada harga di bawah kos. Okey. Barang atau perkhidmatan yang dijual di bawah harga kos bermaksud harga yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan kos sebenar untuk menyediakan barang atau perkhidmatan tersebut. Okey, dan yang ketiga, secara percuma. Okey, secara percuma, huraian dia huraikan sedikit. Okey, setengah barang dan perkhidmatan yang disediakan secara percuma oleh organisasi bukan bermotifkan untung yang selalunya disediakan oleh kerajaan ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Okey, so 6 markah. Yang ni sepatutnya ni dah nak exam dia. Memang dah ingat dalam kepala ni 3 kaedah OBBU ni Okey, boleh juga soalan keluar yang bertanyakan tentang matlamat organisasi. Okey, matlamat organisasi kemudian dia bagi gambar macam ni. Jadi kita kena pastikan ini adalah gambar organisasi apa. Okey, organisasi apa. So kalau Mercy WWF ini adalah organisasi bermotifkan bukan untung, OBBU. Jadi dia tanya matlamat OBBU lah ni. Okey. So buat kepala ayat dia. Sebab kita dah tahu dah ni ini adalah OBBU. Jadi kepala ayat tu mention lah OBBU tu Okey, matlamat organisasi bermotifkan bukan untung seperti organisasi dalam Rajah 1 ialah okey, untuk meningkatkan pelibatan sektor awam dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang pertama. Okey, yang kedua, OBBU menyediakan ruang dan peluang untuk semua golongan melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh membangunkan masyarakat kurang berkemampuan. Okey, yang ketiga, OBBU turut membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan perkhidmatan seperti perlindungan pendidikan, rawatan dan kaunseling. Okey, dan yang keempat, OBBU juga memastikan nasib setiap insan yang memerlukan bantuan terus terbela dan terpelihara demi menjamin masa depan yang lebih baik. Okey, so 4 markah. Jelaskan bila dia minta jelaskan, awak perlu berikan dalam bentuk huraian. Okey, walaupun dalam point tapi huraikan. Okey, baik. Baru keluar Rajah 1. Okey, so selain daripada tujuan perniagaan dengan organisasi perniagaan, okey, penting juga untuk topik yang 1.1 ni tentang kepentingan keuntungan dalam perniagaan. Yang ni pun selalu juga ditanya kepentingan keuntungan dalam perniagaan. So ada beberapa kepentingan keuntungan. Okey, yang pertama adalah untuk mengukur tahap prestasi perniagaan. Okey. Yang kedua, untuk menentukan hala tuju sesebuah perniagaan. Okey, kemudian untuk mengembangkan dan memastikan kelangsungan perniagaan. 4, untuk melambangkan imej perniagaan.
Yang kelima, untuk menjalankan tanggungjawab sosial dengan menyumbangkan keuntungan semula kepada masyarakat dan untuk memudahkan pemilik untuk menarik pelaburan baru. Okey, so ada enam kepentingan keuntungan dalam perniagaan yang awak boleh bagi bila ditanya soalan ini. Okey, so sebelum itu, untuk murid-murid yang belum lagi subscribe channel YouTube Cikgu, so boleh subscribe supaya anda semua mendapat notification sekiranya Cikgu ada upload video yang baru. Okey? Untuk yang dah subscribe, Cikgu ucapkan terima kasih. Okey, seterusnya, nyatakan 4 kelebihan keuntungan kepada organisasi perniagaan, 4 markah. Okey, 4 markah. Okay, so bolehlah ambil di antara 6 ni, okay, bagilah 4. Tulis kepala ayat dia. 4 kelebihan keuntungan kepada organisasi perniagaan ialah melambangkan imej perniagaan, mengukur tahap prestasi perniagaan, menentukan hala tuju perniagaan, mengembangkan dan memastikan kelangsungan perniagaan. Okay, boleh bagi macam ni. Okay, seterusnya mungkin juga dia akan tanya macam ni. Okay, maklumat berikut berkaitan dengan syarikat etika masyhur Sendirian Berhad. Okay, syarikat etika masyhur Sendirian Berhad telah memperoleh keuntungan besar pada tahun 2021. Okay, artikel Usahawan 2021 majalah Niaga. Okay, maklumat tersebut menunjukkan prestasi syarikat etika masyhur Sendirian Berhad yang membolehkan syarikat tersebut memperoleh A. Menambah bilangan ahli lembaga pengarah, B. Mempelbagaikan produk, C. Memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan, D. Meningkatkan imej perniagaan. Okay, so dia kata memperoleh keuntungan besar. Jadi kita boleh ambil lah intipati dalam kepentingan keuntungan ni. So antara A, B, C dan D, mana yang paling tepat? Okay, jawapannya adalah D, meningkatkan imej perniagaan. Okay, so sebenarnya dah lebih 10 minit. Cikgu target satu video 10 minit. So tak apalah. Next time mungkin kita akan buat 20 minit lah kot. So dia kena ada explanation dan juga kena ada contoh soalan. Barulah you guys semua faham. Okay, so itu sahaja. Nanti cikgu akan upload lagi video yang berkaitan dengan soalan-soalan yang sering keluarlah dalam perpustakaan soalan-soalan yang popular. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum.